Good morning everyone. Welcome back again. Okey ya. Hari ini kita akan mulakan bab baru. Okey ya. Iaitu tentang koordinasi dan gerak balas. Okey ya. So specifically hari ini kita akan cuba cover ya. Apakah itu maksud homeostasis, dan juga kita bincangkan contoh yang terlibat dengan homeostasis dalam manusia dan haiwan. Okey ya. So kita lihat yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan homeostasis. Okey ya. Kita lihat. Okey, homeostasis. Homeostasis merujuk kepada pengekalan keadaan persekitaran dalaman. Pengekalan keadaan persekitaran dalaman pada keadaan optimum. Okey ya, di sini maksud saya optimum ialah maksud optimum di sini ialah pada keadaan stabil dan seimbang. Okey ya, kenapa ni penting? Kenapa keadaan optimum ini penting? Ini penting supaya semua proses hidup dalam badan berjalan dengan lancar. Okey ya, supaya proses hidup dalam badan berjalan dengan lancar. Okey ya. Kita lihat contoh-contoh yang melibatkan proses homeostasis. Contohnya, okey ya, aras suhu badan. Okey ya. Lagi, aras suhu badan yang pertama, air, kandungan air dalam badan. Kandungan air, pH darah kita. Okey ya. Dan tekanan darah. pH darah dan tekanan darah. Okey ya. Ini ialah contoh yang melibatkan homeostasis. Melibatkan proses homeostasis. Okey ya. So kita lihat secara umumnya bagaimana proses homeostasis ini mengawal aras suhu badan, kandungan air, pH dan juga tekanan darah dalam badan kita. Okey ya. Ini ialah proses umum ya, proses umum yang melibatkan homeostasis. Kita lihat, kita panggil dia sebagai proses kawalan homeostasis. Proses kawalan homeostasis. Okey. Sekejap ya, let me write the title. Proses kawalan homeostasis. Okey. Apabila keadaan persekitaran dalam badan kita berubah. Okey ya. Satu contoh yang umum ialah suhu meningkat. Okey ya. Pusat kawalan. Bila kita kata pusat kawalan,
pusat kawalan kita merujuk kepada otak. Okey ya. Maknanya otak dia akan hantar signal dalam bentuk impuls elektrik. Impuls elektrik. Okey ya. Untuk mengimbangkan perubahan. Untuk mengimbangkan perubahan kepada normal. Contohnya, kalau suhu meningkat, suhu badan ya, kalau suhu badan meningkat, dia akan cuba kembalikan dia kepada aras normal. Kalau suhu badan menurun pun sama, dia akan mengambil langkah-langkah untuk kembalikan suhu badan kepada aras normal. So itu yang kita kata proses homeostasis. Kita lihat bagaimana ya dia mengekalkan keseimbangan tu. Okey ya, katakan julat suhu badan normal kita ialah sebenarnya 37 darjah Celsius. Itu ialah suhu badan yang normal. Katakan suhu badan kita meningkat. Okey ya, meningkat walaupun 1 darjah Celsius, kira kita akan mengalami demam ya. So 38 darjah Celsius. Maknanya suhu dia meningkat. Okey, apa yang berlaku ialah mula-mula peningkatan suhu ni akan dikesan oleh pusat kawalan kita. Okey ya, pusat kawalan manusia iaitu otak. Dan otak akan menghantar impuls, seperti yang saya kata, dia akan menghantar impuls elektrik untuk mengambil langkah-langkah bagi menurunkan suhu badan kita ke keadaan normal. Langkah-langkah yang diambil itu kita dengan ringkasnya kita katakan mekanisme pembetulan. Mekanisme pembetulan. Okey ya. Mekanisme pembetulan di mana dia akan mengambil langkah-langkah, contohnya kita akan berpeluh. Okey ya, bila peluh kita tersejat, badan kita rasa sejuk. Maknanya itu ialah satu langkah untuk menurunkan suhu badan kita ke normal. So bila dia mengambil langkah-langkah dalam mekanisme pembetulan, suhu badan kita akan menurun ke julat yang normal. Faham? Okey, contoh yang lagi satu ialah katakan suhu badan kita menurun. Okey ya. Bila suhu badan kita menurun, sama, pusat kawalan kita iaitu otak akan mengesan penurunan suhu badan kita. So dia akan mengambil langkah-langkah untuk membetulkan melalui mekanisme pembetulan yang akan meningkatkan suhu badan kita ke aras normal. So kadang-kala mekanisme pembetulan ni juga dikenali sebagai mekanisme suap balik negatif. Mekanisme suap balik negatif. Okey ya, mungkin kamu ada baca buku rujukan ke, maybe they might use this term lah. Juga dikenali sebagai mekanisme suap balik negatif yang merupakan mekanisme pembetulan untuk menyeimbangkan ya suhu julat suhu kepada normal lah. Okey ya, kalau dia naik, okey ya, kalau dia meningkat dia akan turun semula, kalau dia menurun dia akan meningkat kepada julat suhu normal. Okey. So the whole proses itulah yang kita panggil dia sebagai proses kawalan homeostasis. Okey. Kita lihat contoh yang pertama. For this lesson hari ini saya akan buat satu contoh yang melibatkan homeostasis. Okey, ini yang kita panggil dia sebagai contoh, okey ya, iaitu kawalator kandungan air dalam badan. Okey ya. Mungkin kamu boleh lihat ya this kind of perubahan yang berlaku dalam diri kamu pada hari yang panas. Pada hari yang panas,
kamu akan dapati bahawa, saya tulis kat sini ya. Okey, pada hari yang panas. Yang panas. Okey ya. Kamu kuat berpeluh. Okey ya, kuat berpeluh. Lepas tu kamu kurang minum air dan kamu akan dapati air kencing adalah sedikit dan pekat. Maknanya badan kamu tu kekurangan air. Badan mengalami kekurangan air. Sebab itu, dia menghasilkan air kencing yang sedikit dan pekat. Tetapi pada hari yang sejuk, kamu kurang berpeluh. Bila kurang berpeluh, air kencing kamu banyak dan sedikit. Air kencing kamu banyak dan cair. Kamu akan kerap kencing. Ini bermakna badan kamu berlebihan air. Itu sebab kamu banyak kencing untuk mengeluarkan air yang berlebihan dalam badan kamu. Faham ke? Ini yang kita kata proses homeostasis, melibatkan proses homeostasis. Bila badan kamu banyak air, dia akan mengeluarkan air yang berlebihan. Bila badan kamu kekurangan air, dia akan kurangkan pengeluaran air kencing yang banyak. Okey ya. Ini yang kita kata mengekalkan kandungan air dalam badan melalui proses homeostasis. Okey. Kita lihat dengan lebih detail ya. Bagaimana kawal atur air, kandungan air kandungan air dalam badan berlaku melalui sistem perkumuhan dan juga sistem endokrin. Okey ya, kadang-kadang dia juga melibatkan sistem perkumuhan dan juga sistem endokrin untuk mengawal atur kandungan air dalam badan kamu. Kita lihat. Okey ya. So, daripada aras air normal, katakanlah paras air normal kamu meningkat. Kamu minum banyak air. Okey ya. So, oleh sebab kamu minum banyak air, paras air dalam badan meningkat. Bila paras air meningkat, kandungan air dalam meningkat. Okey ya. So, meningkat maksudnya di sini dia merujuk kepada kandungan air meningkat. Kandungan air meningkat. Bila? Kerana minum banyak air. Okey ya, kerana minum banyak air. So, badan kita ada banyak air. So, yang ini dikesan oleh pusat kawalan kita. Okey ya. Pusat kawalan kita. Apa tu yang saya maksudkan pusat kawalan? Of course, merujuk kepada otak. So, otak ada kat mana? This is our brain. Otak ya, ini ialah otak kita. Okey ya. Otak akan mengambil langkah-langkah melalui proses mekanisme pembetulan. Kita panggil dia sebagai mekanisme pembetulan. Okey, apa yang berlaku sebenarnya ialah otak dia akan merangsangkan rembesan. Okey ya, sejenis hormon. Rembesan sejenis hormon. Okey ya, supaya ginjal menghasilkan banyak air kencing. Kira dia membuang semua air yang berlebihan lah. So, di sini kamu akan dapati bahawa
kita akan kerap kencing. Kerap kencing. Dan kamu akan dapati air kencing kita banyak dan cair. Warna dia lebih kepada pudar kuning ya. It won't be very dark. Dia akan lagi cair, lagi light warna dia, lebih kepada warna kuning kemudaan. Okey. So bila banyak air tu telah dikumukan melalui air kencing, apa yang berlaku? Kandungan air dalam badan berkurang. Kandungan air dalam badan berkurang. Bila dia berkurang, dia akan kembali ke paras normal. Itu sebab kamu lihat kalau kamu banyak minum air, kamu akan kerap kencing. Sebab badan kamu berlebihan air. Okey? So di sini bukan sahaja otak memainkan peranan, tetapi sistem endokrin dan juga ginjal memainkan peranan, di mana sistem endokrin ini dia akan merembeskan sejenis hormon yang akan merangsangkan ginjal untuk mengkumukan air yang banyak. Okey ya, sebab itu banyak air kencing dihasilkan. Okey? Kita lihat apa yang berlaku kalau paras air normal dalam badan berkurang. Okey ya. Katakan paras air dalam badan berkurang, dia menurun. Okey ya, menurun. Bila dia menurun, sebab apa dia menurun? Sebab kita mungkin kurang minum air dan kita berpeluh dengan banyak. Badan berpeluh dengan banyak, badan berpeluh dengan banyak. So sekaligus apa yang berlaku ialah pusat kawalan kita, iaitu pusat kawalan, bila kita kata mention je pusat kawalan, semestinya merujuk kepada otak. Okey, apa otak buat? Okey ya, dikesan. So kekurangan air ni sebenarnya dikesan oleh otak. Dikesan oleh otak. Dikesan oleh otak. So otak akan mengambil mekanisme pembetulan. Mekanisme pembetulan. Okey. Apa yang berlaku dalam mekanisme pembetulan ialah otak tu dia akan merangsangkan rembesan sejenis hormon. Okey ya. Supaya ginjal menyerap lebih banyak air. Supaya ginjal menyerap lebih banyak air. So bila ginjal menyerap lebih banyak air, air kencing yang dihasilkan adalah sedikit dan pekat. Air kencing yang dihasilkan sedikit dan kamu akan dapati bahawa dia adalah pekat, kadang-kadang berwarna kuning tua. Okey ya. So ini bermaksud badan kita mengalami kekurangan air. Okey ya. Kandungan air dalam badan kurang. Maaf ya, okey. So ini menyebabkan kandungan air dalam badan kenapa dia hasilkan sedikit air kencing? Sebab badan kekurangan air. Okey ya, bila badan kekurangan air, takkan dia nak hasilkan banyak air kencing kan? So you will be dehydrated further. Kamu akan mengalami kekurangan air yang lagi banyak kalau air kencing yang banyak dihasilkan. So bagi sistem yang normal, kalau badan kekurangan air disebabkan kurang minum air dan berpeluh,
secara automatiknya ginjal kita akan menyerap air yang banyak, menyebabkan air kencing yang dihasilkan adalah sedikit dan pekat. Okey ya. So ini akan mengurangkan kehilangan air. So kandungan air dalam badan meningkat. Kandungan air dalam badan meningkat. Meningkat supaya dia kembali ke paras normal. Okey. So ingat, kalau air kencing kamu banyak dan cair, kira badan kamu ada banyak air. Okey ya. So kamu memang minum cukup air. Kalau air kencing kamu sangat sedikit dan sangat pekat, kadang-kadang kamu rasa pedih semasa nak kencing, maksudnya badan kamu kekurangan air. Kamu kena minum air untuk kekalkan keseimbangan air dalam badan. Okey ya. So ini yang saya bincangkan tadi, itulah cara badan kita mengawal atur kandungan air dalam badan. Kandungan air dalam badan. Okey. Cukup untuk hari ini. Next lesson saya akan bincangkan tentang cara badan kita mengekalkan suhu badan. Okey. Thank you for going through my lesson.